Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat tengah hari, selamat petang serta selamat malam. Cikgu bagi semua masa yang ada dalam 24 jam kitaran hari kita. Kenapa cikgu bagi 24 jam masa-masa tersebut? Sebab korang boleh tengok bila-bila masa, bila-bila waktu yang korang free untuk tengok tajuk bab 10. Dengarkan suara cikgu ini dan fahamkan. Tak faham, dengar lagi, ulang lagi suara cikgu dalam YouTube ini. Okey? Ini sebagai satu tajuk bab 10 yang cikgu tak akan repeat lagi dalam GM. Kamu dengar je dekat sini. Kemudian kamu boleh tengok pada bila-bila masa mengikut kesusahan kamu. Okey, minggu depan cikgu tak ada. 1 minggu. So, kelas kata 5 semua menggunakan medium YouTube. Faham Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cikgu akan mulakan tajuk bab 10. Bab 10 berkenaan dengan kecemerlangan Malaysia ataupun kejayaan Malaysia di persada dunia. Kita mula dengan tajuk 10.1. Tajuk 10.1 ialah isu kontemporari. Okey, kalau salah awak boleh tengok dalam buku teks tajuk tersebut. Okey, ada 5 isu yang ada dalam isu kontemporari yang menjadi cabaran kepada Malaysia. Namun, cabaran itu ditangani oleh Malaysia dengan baik sehingga menjadikan Malaysia sebuah negara yang terkenal dekat dunia ni. Walaupun negara kita kecil di dalam peta, tetapi kita punya peranan yang besar dalam menjadikan Malaysia sebuah negara yang gah. Okey, kita lihat yang pertama. Isu yang pertama, ada 5 isu yang yang ada diletakkan dalam buku teks kamu. Isu yang pertama ialah mengenai penyalahgunaan dadah. Okey, dadah ni musuh negara nombor 1. Malaysia memandang serius tentang isu penyalahgunaan dadah. Kenapa Malaysia memandang serius isu ini? Disebabkan oleh kerana dadah ni berbahaya. Dadah ni merosakkan kehidupan manusia. Okey, jika kita rakyat Malaysia mengambil dadah, kehidupan kita tidak akan bermakna. Kita tidak macam ibarat nyawa bangkai hidup. Okey, bangkai hidup maksudnya kita bergerak tapi kita tak ada apa-apa. Jika kita tidak berjaya untuk mengatasi masalah ketagihan dadah tersebut. Okey, ada banyak cara boleh kita ubat, tapi kebanyakan dekat Malaysia ni orang-orang yang mengambil dadah kesannya lebih kepada akhir hidup mereka ialah mati. Okey. Alright. Okey, apa yang kita lihat dalam penyalahgunaan dadah ni? Yang pertama, kita lihat kenapa Malaysia dianggap berjaya ataupun nama Malaysia gah dalam penyalahgunaan dadah, kerana Malaysia bersuara lantang. Okey, yang pertama, Malaysia bersuara lantang dalam forum IDEC. Okey, Malaysia memang bersuara lantang. Kesungguhan Malaysia disuarakan dalam forum antarabangsa ini telah mendapat perhatian dunia. Maksudnya dalam forum ini Malaysia bersungguh-sungguh menolak penyalahgunaan dadah. Okey, yang kedua. Okey, untuk kita memberkas, bila kita ada dapat tahu sedikit, polis cuba mengesan penjenayah-penjenayah tersebut, dan ada penjenayah yang berjaya meloloskan diri ke luar negara. So, kat sini Malaysia memohon kerjasama daripada pihak Interpol. Interpol ni ialah polis antarabangsa, pihak keselamatan antarabangsa bagi menangani masalah dadah, supaya penjenayah yang melarikan diri ke luar negara itu juga berjaya diberkas. Okey, yang ketiga. Okey, bagi mengiktiraf ataupun bagi membuktikan yang Malaysia ni benar-benar tidak suka dengan dadah, Tun Dr. Mahathir telah melancarkan hari anti dadah. Okey, hari anti dadah. Silap, bukan hari anti dadah. Malaysia, Tunku Tun Mahathir telah dilantik menjadi Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa. Tun Dr. Mahathir dilantik menjadi Ketua
Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah. Maksudnya orang luar negara mengiktiraf kebijaksanaan Tun Dr. Mahathir ni dalam agenda menangani dadah. Okey, itu yang pertama. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua ialah isu pertindihan sepadan. Okey, yang pertama, yang kedua ialah isu pertindihan sempadan. Okey, pertindihan sempadan ni kalau kamu lihat, cikgu contoh lukis kat sini. Cikgu nak bagi kamu nampak apa yang dimaksudkan dengan pertindihan sempadan ni ialah negara kita ada banyak berada di dalam tengah-tengah Laut Cina Selatan lah. Okey, sini ada Sabah Sarawak, sini ada Thailand. Sini ada Filipina. Okey, cikgu tunjuk Ini ialah Indonesia. Ini ialah Singapura. Ini ialah Filipina. Ini ialah Thailand. Okey. Yang dua ni awak tahulah Semenanjung Malaysia. Ini ialah Semenanjung Malaysia lah dua ni. Yang hitam cikgu tak warnakan apa-apa, itu ialah Semenanjung Malaysia. Okey. Kat sini, ini adalah persempadanan. Okey, persempadanan antara Malaysia Singapura, antara Malaysia dengan Filipina, antara Malaysia dengan Thailand dan antara Malaysia dengan Indonesia. So ini adalah persempadanan. Malaysia dengan Singapura, Indonesia, Malaysia dengan salah pen dah cikgu dah. Nanti awak keliru. Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Filipina dan Malaysia dengan Thailand. Ini ialah sempadan. Okey, sempadan. So, bila menjadi sempadan, awak lihat buku teks awak, ada banyak tempat yang menjadi perebutan. Okey, perebutan di antara negara-negara berjiran ini. Okey, contoh perebutan yang pertama ialah Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih ada dekat Singapura. Yang kedua adalah Pulau Spratly. Spratly ni berada di kawasan Sabah. Pulau Spratly ni berada di antara China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Okey, yang ketiga ialah perebutan antara Pulau Sipadan dan Ligitan. Okey. 3 perebutan pulau ini telah menjadi rebutan di antara negara-negara sempadan yang berada di Laut Cina Selatan ini. Maka Malaysia menuntut, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, masing-masing negara berusaha untuk menuntut pulau-pulau yang dikatakan hak mereka. Kalau Pulau Spratly ni adalah pulau-pulau di antara tadi cikgu sebut ialah rebutan antara Vietnam, lagi ada Brunei, ada Filipina. So, mereka ini berebut untuk pulau-pulau yang berada dalam lautan yang mengikut perkiraan negara-negara tersebut adalah di dalam sempadan negara mereka. Okey, tapi kita tak boleh main ambil je pulau tersebut. Makanya, isu-isu ini dibawa ke mahkamah. Okey, isu-isu ini dibawa ke mahkamah antara bangsa. Okey, bila dah dibawa ke mahkamah antara bangsa, jadinya lah keputusannya Kepulauan Batu Putih menjadi hak milik Batu Putih menjadi hak milik Singapura. Okey, Batu Putih menjadi hak milik Singapura. Kepulauan Sipadan dan Ligitan ni menjadi hak milik Malaysia. Dan Spratly dan yang banyak negara ini masih lagi belum diputuskan. Milik siapakah tempat itu. Jadinya kat sini kepulauan isu tuntutan ini bukan diselesaikan melalui pertelingkahan,
malah dibawa ke peringkat mahkamah antarabangsa. Cara yang Malaysia tunjukkan dalam menyelesaikan isu pertindahan sepadan ini telah mendapat perhatian dunia. So, kebijaksanaan pemimpin pada waktu itu menunjukkan segala masalah boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, itu isu yang kedua. Sekarang kita lihat pula isu yang ketiga. Sekejap ya, cikgu nak bawa ke atas ni. Macam mana cikgu nak bawa ke atas ni? Okey, ada pun. Okey, isu yang ketiga ialah isu kempen anti minyak sawit. Kempen anti minyak sawit. Ini adalah isu yang besar juga kepada negara. Kenapa isu yang besar? Sebab negara Malaysia mengeluarkan minyak sawit. Okey, Malaysia nak keluarkan minyak sawit. Dan nak pasarkan ke negara luar. Kemudian nak pasarkan pula ke negara luar. Tetapi ada bantahan daripada negara luar. Okay, negara luar ada yang tak bersetuju pengeluaran isu minyak sawit ni secara besar-besaran. Walhal Malaysia mempelopori isu penggunaan ataupun produk minyak sawit ni. Sebab apa? Minyak sawit ni merupakan satu minyak yang lebih sihat, lebih baik. Okey, kat sini Malaysia mendapat ancaman daripada cabaran lah. Kita cakap ancaman kan. Cabaran dari ASA. Awak tak perlu ingat apa benda tu ASA. ASA ialah American Soybean Association America. Ini adalah milik Amerika. Amerika tidak menyetujui ataupun membantah penggunaan minyak sawit. So, mereka melancarkan kempen anti minyak sawit ini. Okey. Kenapa mereka lancarkan kempen anti minyak sawit? Sebab kempen minyak sawit ini akan mengganggu pemasaran produk minyak mereka, iaitu minyak kacang soya. Okey. Jadinya, bagi menangani masalah ini, Malaysia tidak, sama seperti cikgu cakap selalu, Malaysia sebuah negara yang tidak akan menggunakan sebarang bentuk pertelingkahan, malah menggunakan banyak rundingan. So, Malaysia telah tubuhkan RSO. Apa caranya? Malaysia telah menubuhkan RSPO. Cikgu betulkan di sini. RSPO ialah Round Table and Sustainable Palm Oil. Awak tak perlu ingat apa. Awak ingat je lah. RSPO adalah satu badan yang ditubuhkan untuk menangani kempen anti minyak sawit yang dibuat oleh pihak Amerika. Okey. Kemudian mereka buat juga GAP. GAP ni ialah macam mana nak dapatkan amalan pertanian baik. Sijil amalan pertanian baik. Malaysia buat satu langkah yang baik bagi memastikan pengurang minyak sawit itu adalah satu minyak yang berkesan dan sihat. Dan yang ketiga ialah skim pensijilan. Yang ketiga ialah skim pensijilan. Maksudnya kat sini, apa yang dibuat oleh pihak Malaysia ni adalah untuk mengatasi ataupun untuk mengelakkan sebarang bentuk konflik dan juga pertelingkahan supaya negara-negara lain dunia ni bersatu. Walaupun ada banyak isu minyak yang dipasarkan, tapi jika kita sebagai pengguna bijak memilih, itu tidak menjadi satu isu. Okey, yang keempat. Isu yang keempat ialah isu pemerdagangan orang. Cikgu lebih suka sebut pasal pemerdagangan orang ni ialah mengenai parti. Iaitu pendatang asing tanpa izin. Mereka datang secara tidak sah ataupun ada yang secara sah tapi mereka nak dijual. Okey, mereka nak dijual. Mereka ditawarkan kerja, okey, ataupun Malaysia menjadi satu tempat transit untuk mereka berhijrah ke negara lain. Okey, pemerdagangan orang ni ialah melalui sindiket. Mereka ada sindiket ataupun ejen lah. Ejen yang membawa mereka masuk. Ejen yang membawa mereka masuk ke Malaysia ni. Okay, ialah ejen. Ejen yang membawa mereka masuk ke negara kita. Sindiket-sindiket ni bawa masuk parti-parti ni ataupun orang-orang ini adalah kerana Malaysia kukuh ekonomi.
negara kita masih mempunyai kekukuhan ekonomi serta kedudukan yang strategik. Dan yang strategik inilah yang telah menarik ramai orang-orang dari luar datang ke negara kita untuk bekerja. Kat situlah mereka datang dan masuk ke negara kita ni tanpa yang sah. Kalau ada yang sah pun mereka ada sedikit dan mereka kena bayar jualan harga yang tinggi. Okey, itu yang dikatakan sebagai pemerdagangan orang. Okey, bagaimana cara Malaysia bagi mengatasi masalah perdagangan orang ini? Yang pertama ialah cara dia kuatkuasakan undang-undang. Malaysia menguatkuasakan undang-undang. Okey, yang pertama, Malaysia menguatkuasakan undang-undang mengenai hak kanak-kanak. Undang-undang hak kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak tak boleh nak bawa suka hati lepas tu nak jual ke orang, tak boleh. Yang kedua ialah MAPO. Tubuhkan MAPO. Okey, MAPO ni apa? MAPO ini ialah Anti-Trafficking in Person, Anti-Smuggling of Migrant. Maksudnya pertubuhan yang memang anti kepada isu perdagangan orang. Dan yang ketiga ialah Malaysia wujudkan pelan tindakan. Pelan tindakan bagi bagaimana mengatasi isu perdagangan orang ini. Okey, dan yang kelima, isu yang terakhir ialah isu AIDS ataupun penyakit berjangkit. Penyakit ni ialah AIDS. Melalui apa? Kehidupan yang tidak bermoral, hubungan seks serta dadah. Dadah ni macam mana dapat AIDS ni? Sebab menggunakan jarum, lepas tu share antara yang nak hisap dadah tu, share jarum tersebut. Itu boleh membawa kepada penyakit AIDS. Okey. Macam mana cara Malaysia membuktikan yang Malaysia cuba mengatasi masalah penyakit berjangkit ni ialah dengan pihak KKM, Kementerian Kesihatan begitu aktif buat penerangan. Macam mana kita mesti menjalani hidup secara sihat dan bermoral. Okey. Lepas tu ada lagi buat pelan strategi kebangsaan menghadiri AIDS iaitu NSPEA. Dan yang ketiga, Malaysia menyambut Hari AIDS Sedunia. Okey, Hari AIDS ni sedunia untuk bagi kesedaran kepada masyarakat luar bahayanya mengenai penyakit AIDS ini, penyakit berjangkit ni. Kita kena gayakan amalan hidup sihat supaya kita juga terhindar daripada penyakit-penyakit yang boleh membawa kita pada maut. Maut itu pasti, tapi kita berikhtiar untuk menghindari penyakit-penyakit yang bahaya. So, ada 5 isu yang dijadikan isu kontemporari yang sampai sekarang masih lagi dihangat diperkatakan bagi memastikan Malaysia cuba mengatasi sedikit demi sedikit masalah yang dihadapi dengan cara yang paling berkesan. Okey, itu 10.1 mengenai isu kontemporari dan cabaran yang Malaysia hadapi serta bagaimana cara Malaysia menghadapi isu kontemporari tersebut sehingga menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang terkenal di persada dunia. Alright. Kita pergi yang kedua. Kita conteng sekejap. Kita pergi yang kedua. Okay, yang kedua ialah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okay, 10.2. Okay, yang pertama ialah peranan Malaysia dalam meluaskan pasaran ekonomi.
Okey, yang pertama ialah peranan Malaysia dalam meluaskan pasaran ekonomi. Okey, macam mana cara Malaysia nak memastikan ekonomi negara Malaysia terus naik? Yang pertama, Malaysia akan buat perjanjian AFTA. Okey, yang pertama ialah AFTA sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi produk negara ASEAN untuk pasarkan barangan ASEAN. Pasaran barangan ASEAN. Yang kedua ialah Malaysia terlibat penuh dalam AFTA ni. Okey, dalam perjanjian AFTA ni Malaysia terlibat sepenuhnya dalam AFTA. Yang kedua ialah setuju memudah dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN, lahirlah AFTA. So dalam AFTA inilah, trade AFTA inilah telah menjadikan Malaysia terlibat sepenuhnya serta memastikan produk-produk itu dipasarkan ke negara luar. Alright. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua ialah dominasi ekonomi negara maju. Macam mana Malaysia nak nak lari daripada dominasi ekonomi negara maju. Kat sini kita akan lihatlah negara-negara dunia yang lebih maju ni akan menguasai pasaran dunia. Malaysia ni negara yang kecil, susah untuk masuk dalam pasaran dunia. So ada peranan yang dibuat oleh pihak Malaysia dalam menangani masalah ini. Okey. Apa cara yang dibuat oleh pihak Malaysia ialah menerusi APEC. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Awak tak ingat perkataan bahasa Inggeris pun tak apa. Bila cerita pasal dominasi ekonomi maju, awak boleh sebut APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Okey, di mana apabila Malaysia menghadapi sekatan. Okey, kat sini ialah Malaysia hadapi sekatan dan halangan dari negara-negara maju yang lain. Okey, halangan ni maksudnya apa sekatan dan halangan yang Malaysia hadapi? Contohnya ialah seperti cukai, tarif cukai. So macam mana Malaysia nak hadapi? Malaysia join APEC ni lah. Malaysia buat dekat APEC. Di mana dalam APEC ni, dalam APEC ni Malaysia nak layanan sama rata. Layanan sama rata semua negara-negara yang terlibat dan dapatlah kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Tak adalah negara maju yang terus maju, negara Malaysia yang masih belum maju ni akan terus mundur. Tak nak. So Malaysia suarakan dalam forum di APEC. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okey. Ini pembangunan segitama ekonomi segitiga. TV3 dah cikgu cakap. Segitiga, iaitu antara Malaysia, Singapura serta Indonesia. Ini ialah kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Kat sini apa yang dibuat ialah apa dapat daripada kerjasama ekonomi ni ialah kurangkan. So dapatlah mengurangkan monopoli. Kurangkan monopoli negara maju. Maksudnya negara maju tak adalah nak semua kuasai semua ekonomi kan. Monopoli ekonomi negara maju. Okey. Yang kedua ialah dapat mengurangkan kurang bergantung kepada pasaran kewangan antarabangsa dengan wujudnya Koperasi ASEAN, Bank ASEAN dan menggunakan mata wang ASEAN serta membendung campur tangan ekonomi negara maju. Kat sini dah boleh dah. Satu, dapat kurangkan ekonomi. Yang kedua, bolehlah menggunakan wujudnya Koperasi ASEAN. Yang kedua ada Bank ASEAN, Koperasi ASEAN. Banyaklah. Dan tak payah guna lagi duit luar untuk majukan negara. Boleh guna duit ASEAN itu sendiri. Okey. Kita tengok yang keempat. Isu yang keempat. Cikgu ambil balik purple untuk membandingkan antara isi dengan fakta. Isu yang keempat ialah menangani kemelesetan ekonomi. Kat sini macam mana Malaysia nak menangani kemelesetan ekonomi.
Okey, lagi-lagi lah negara kita sekarang berada dalam pandemik kan. Ekonomi semua merosot, orang hilang kerja. Ini waktu sekarang lah. Okey. Mungkin awak, bila cikgu sebut ni, awak kata awak tidak berlahir pada zaman ni. Tapi kita belajar sejarah kan. Malaysia pernah menghadapi kemerosatan ekonomi yang teruk pada tahun 1997 dan pada tahun 1998. Masa tu negara Malaysia memang kekurangan ramai orang yang hilang kerja, mata wang jatuh dan semua negara lah dekat dunia menghadapi krisis ekonomi yang teruk pada waktu ini. Okay, masa ni cikgu baru masuk U. Masa tu cikgu fikir kenapa masuk U. Lepas tu tengah ekonomi Malaysia, adakah aku keluar U? Masa tu ekonomi akan stabil. Masa tu macam-macam lah. Kan? Masa kemelesetan ekonomi. Okey, apa cara yang dibuat oleh pihak Malaysia bagi menangani kemelesetan ekonomi? Ialah yang pertama, satu, cara dia ialah tambah kadar mata wang. Tambah kadar mata wang. Tambah kadar mata wang ni meletakkan satu kadar mata wang pada jumlah tertentu dan diniagakan dengan kadar tertentu. Maksudnya ada nilai kadar tertentu. Tak boleh lebih daripada kadar yang ditetapkan. Itu kadar tambah mata wang. Yang kedua ialah spekulasi mata wang. Ini masa berlakunya kemelesetan ekonomi, bukan cara ini masa kemelesetan ekonomi tu kenapa? Inilah sebabnya spekulasi mata wang. Iaitu apabila seorang membeli mata wang asing bukan untuk mengimport sesuatu atau melabur tapi untuk menjual. Maksudnya dia guna duit tu bukan untuk tujuan melabur tapi dia nak jual supaya dia mendapat keuntungan sendiri. Itu dia kata spekulasi mata wang. Dan tambah kadar mata wang tu hanya ada kadar tertentu sahaja. Tak ada turun naik. Sebab itulah berlakunya kemelesetan ekonomi. Ini adalah punca macam mana boleh berlakunya kemelesetan ekonomi. Okey, masa ni jugalah Malaysia telah didesak. Okey, masa dalam kemelesetan ekonomi jugalah Malaysia didesak untuk buat pinjaman dengan pinjaman melalui IMF. Tapi Tun Mahathir bijak waktu ni tak nak ambil pinjaman daripada pihak dunia. Sebab bila pinjam nanti akan kadar yang lebih tinggi. So akan merugikan lagi Malaysia. Okey, lepas tu Malaysia menambat kadar pertukaran tinggi kepada dolar. Maksudnya duit dolar tu tinggilah. Kadar tukaran tu tinggi. Kadar tukaran duit lebih tinggi. Itu membantu Malaysia untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. Okey, dan yang terakhir, isu yang terakhir ialah mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Antarabangsakan sistem keuangan Islam. Okey, ini isu yang terakhir dalam 10.2 ialah mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Okey, Malaysia akan terus membangunkan sistem keuangan Islam sejak daripada zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir pada tahun 2001 telah mengiktiraf sistem perbankan Islam ni, sistem keuangan Islam ni. Kemudian Malaysia menggunakan sistem keuangan Islam yang progresif dan komprehensif. Sebab itulah adanya bank Islam. Kemudian dekat mana-mana perkhidmatan bank sekarang ada Islamic Bank. Itu namanya perkhidmatan keuangan Islam. Okey. Dan Malaysia adalah sebuah negara yang menjadi pelabur utama. Okey, pelabur utama. Pelabur utama ni maksudnya dalam sistem keuangan Islam jadi pelabur utama. Pelabur utama. Okey, dengan menubuhkan apa buktinya ialah tubuhnya INCERF. Cikgu tulis pun tak tahu betul. INCERF. Yang ini semua sistem keuangan Islam berlandaskan syarak. Okey, dan alternatif kepada sistem keuangan Islam. Ada lagi contemporary, tapi masyarakat berhak
untuk milih antara Islamic Bank ataupun Conventional Bank. Tidak menjadi kesalahan. Dua-dua ini membantu dalam mengatasi masalah yang disebutkan tadi. Apa tajuk dia tadi? Ialah mengenai peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. So, semua benda-benda ni, 5 perkara yang disebut tadi, meluaskan pasaran ekonomi, dominasi negara maju, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga, kemelesetan ekonomi serta antarabangsakan sistem kewangan Islam ini membantu negara dalam membangunkan lagi ekonomi. Okey, terima kasih untuk tajuk 10.2. Kita pergi tajuk 10.3. Tajuk 10.3 cikgu guna warna lain pula bagi menambah variasi. 10.3 ialah tajuk penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Isu kemanusiaan dan keamanan. Ada 3 sahaja isu kemanusiaan dan keamanan ni. Okey, 10.3 ialah isu keamanan dan kemanusiaan. 10, cikgu silap kejap. Okeylah. 10.3. Isu keamanan dan kemanusiaan. Apa penglibatan Malaysia dalam isu keamanan dan kemanusiaan ni? Yang pertama, ada 3 subtopik dia. Isu Palestin. Yang kedua, isu Syria. Yang ketiga ialah tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Nanti juga kebawahkan dia. Okey, isu yang pertama ialah isu Palestin. Ada isu Palestin ni adalah disuarakan oleh Perdana Menteri lah. Semua Perdana Menteri Malaysia yang pernah menjadi Perdana Menteri dari awal sejak dasar luar. Kalau awak ingat awak belajar dasar luar. Dari awal sejak dasar luar daripada bab 9, daripada tajuk kemerdekaan, orang tahu dah peranan Malaysia dalam dasar luar. Bab 9 yang lepas lah kan. Semua Perdana Menteri telah menukar daripada dasar pro-barat, anti-komunis kepada berkecuali, bermaksud dengan semua negara tidak akan menjalankan hubungan yang lebih baik. So, semua Perdana Menteri memang menyokong isu Palestin ni, di mana mengecam keganasan rejim Israel. Kalau sebut pasal Palestin ialah kekejaman rejim Israel. Mesti awak tahu kan? Sekarang kalau masuk je bulan 9 ialah isu kekejaman Israel. Itu memang dah dalam dunia, dalam sejarah dunia. Tak ada bulan 9 je, Israel akan terus. Bukan bulan 9, bulan 8, bulan 7. Israel akan menghentam Palestin. Okey. Apa penglibatan Malaysia? Apa peranan rakyat Malaysia? Apa yang Malaysia buat? Yang pertama, Malaysia buat ialah cinta Gaza. Ini ialah peranan rakyat Malaysia. Peranan kerajaan Malaysia ialah cinta Gaza. Cinta Gaza. Cinta Gaza Malaysia ataupun cinta GM. Cinta CGM. Yang kedua ialah aman Palestin. Ini kita selalu sebutlah. Derma aman Palestin. Yang ketiga, Muslim Care. Prihatin orang Islam lah. Muslim Care. Dan yang keempat ialah MAPIM. Penubuhan MAPIM. Okey. Cinta Gaza Malaysia ni ialah untuk kutip sumbangan. Kenapa? Untuk kutip sumbangan. Supaya sumbangan ini boleh disalurkan kepada orang Palestin yang memerlukan. Okey. Sumbangan ini diberi kepada anak-anak, kanak-kanak, ibu-ibu tunggal, warga emas yang berada dalam penderitaan. Lepas tu, Cinta Gaza juga telah melancarkan projek Ramadan Bulan Kongsi Kebahagiaan. Projek Ramadan lah. Ramadan Bulan Kongsi Kebahagiaan. Bukan saja bulan Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan kita mendapat ganjaran yang lebih besar. Kat sinilah adanya bantuan perubatan.
Okey, ada bantuan perubatan, ada belia-belia, ada teknologi hijau, ada kemudahan pendidikan, Al-Quran dan juga budaya. Yang kedua ialah Aman Palestin. Ini penlibatan rakyat Malaysia. Sanggup tubuhkan Aman Palestin untuk bantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik dan berterusan. Bantuan yang berterusan. Ada sekali kalau lihat dalam TV, media sosial, mereka ada bagi Aman Palestin sumbangan melalui akaun number. Itu ialah satu pertubuhan yang telah diiktiraf oleh kerajaan untuk bantu rakyat-rakyat Palestin. Yang ketiga ialah Muslim Care. Okey, ini adalah misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan, kalau awak lihat baru-baru tahun ni, Albert Liu pergi ke Palestin menghantar bantuan kemanusiaan. Siapa lagi? Caprice yang ada isu besar kan, untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestin. Yang ketiga, yang keempat ialah penubuhan Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia, iaitu MAPIM. Okey, MAPIM ni adalah gabungan NGO dalam menjalankan kerja sukarela bantu rakyat Palestin. Okey, gabungan NGO untuk buat bantuan sukarela bagi membantu rakyat Palestin. Bantu rakyat Palestin. Okey, dan contoh yang dibuat ialah Hari Solidariti. Hari peringati lah. Hari Solidariti rakyat Palestin. Okey, so itu ialah 4. Yang pertama, isu Palestin, ada 4 penglibatan rakyat Malaysia bagi memastikan rakyat Palestin mendapat bantuan yang sewajarnya. Okey, yang kedua ialah isu Syria. Isu Syria merupakan krisis politik Syria yang berlaku sejak zaman tahun 2011 lagi. Okey, di mana rakyat-rakyat Syria ni kebanyakannya menderita. Mereka kekurangan makanan. Okay, mereka menderita. Mereka ni menderita. Tak ada makanan. Dan tak ada ubat. Okay, so mereka memerlukan ubat-ubatan. Dan mereka memerlukan bantuan daripada negara-negara yang boleh memberi bantuan kepada Malaysia. Apa cara yang dibuat oleh pihak Malaysia dalam isu Syria ni? Bawa masuk. Okay, Malaysia bawa masuk orang Syria ke negara kita. Kalau awal lihat ramai muka-muka cantik-cantik, putih-putih, hidung mancung like macam orang Arab Bosnia tu, itu adalah rakyat-rakyat Syria. Okey. Okey, dalam isu ini siapa yang membantu negara? Pertubuhan mana? Tadi kita dah nampak dekat peranan rakyat Malaysia dekat Palestin. Sekarang kita lihat isu Syria di rakyat, apa pelibatan rakyat Malaysia? Apa peranan rakyat Malaysia? Yang pertama ialah MyCare. MyCare ni ialah melancarkan kempen I for Syria. Okay, iaitu bantuan kepada rakyat Syria. Dia melancarkan kempen I for Syria. Maksudnya, bantuan pendidikan, kesihatan dan kebajikan pelarian Syria di Malaysia. Mereka yang akan tolong. Tu namanya MyCare. Ambil tahulah. Yang kedua ialah CSM. Cinta Syria Malaysia. Tadi Cinta Gaza kan? Ini ialah Cinta Syria Malaysia. Okey. Berbeza Gaza dengan Malaysia tu, Syria tu berbeza. Di kat sini mereka telah buatkan sekolah kita. Dalam Cinta Syria Malaysia, mereka menubuhkan sekolah kita bagi memberikan pendidikan percuma kepada anak-anak Syria. Okey, mereka telah diambil, pelarian-pelarian Syria ni telah dibawa masuk ke Malaysia dan mereka telah dijaga dan mereka telah diberikan pendidikan dalam sekolah kita di bawah pertubuhan Cinta Syria Malaysia. Yang ketiga ialah Global Peace Mission. Global Peace Mission. Iaitu satu aktiviti sukarelawan. Aktiviti sukarelawan kemanusiaan. Sukarelawan kemanusiaan. Okey. Di mana kat sini memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan dan juga perubatan. Okey. Dan yang terakhir dalam peranan Malaysia mengenai isu-isu yang ada ialah yang terakhir ialah isu yang ketiga ialah isu tsunami Aceh. Isu tsunami Aceh dan Sri Lanka. Okey.
Ini isu-isu yang telah mendapat perhatian kerajaan Malaysia dan peranan rakyat Malaysia dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apa peranan Malaysia? Okey, apa peranan Malaysia? Yang pertama ialah ada Mercy. Mercy Malaysia. Lain-lain nama. Awak ingat je perkataan yang ringkas tu. Mercy Malaysia. Yang kedua ada Bawah Pertubuhan ABIM. Dan yang ketiga ialah Yayasan Restu. Okay. Peranan Malaysia dalam Mercy Malaysia ditubuhkan pada tahun 1999 untuk hantar sukarelawan ke negara-negara berkonflik. Okey, mereka akan hantar sukarelawan. Siapa nak pergi jadi sukarelawan ke negara-negara yang berkonflik seperti tragedi tsunami di Aceh dan juga Sri Lanka. Kat sana mereka buat apa? Mereka akan beri bantuan perubatan dan kemanusiaan. Bantuan perubatan serta kemanusiaan. Kemanusiaan ni maksudnya contohnya seperti infrastruktur, sekolah, jambatan. Itu adalah bantuan kemanusiaan serta makanan lah. Okey, ABIM. ABIM ni dia telah membantu rakyat-rakyat tsunami, rakyat yang terkena bencana tsunami di Aceh dengan Sri Lanka ni dengan memberikan menubuhkan mendirikan sekolah. Okay, dia buat sekolah, dia buat rumah perlindungan lah untuk letak anak-anak yatim. Okay, ibu bapa mereka dah terkorban dalam bencana tersebut. So, anak-anak itu diletakkan di sekolah ini bagi membantu meringankan beban mereka lah. Yang ketiga ialah Yayasan Restu. Yayasan Restu ni juga memberi pendidikan. Bantuan pendidikan. Okay. Dan serta tubuhkan rumah anak yatim. Kita sendiri faham bila ada bencana berlaku, ramai kanak-kanak yang terselamat, ibu bapa tak ada. So, mereka anak-anak ni terbiar. So, siapa yang berikan bantuan, inilah peranan rakyat Malaysia dalam usaha untuk membantu mereka-mereka ini. Okey. Cikgu stop dulu 10.3. Nanti cikgu akan sambung kepada 10.4 dan 10.5. Okey. Cikgu stop dulu untuk minggu ini dan minggu depan 10.1 hingga 10.3 after 10 hari bulan. Okey, after 10 hari bulan kita akan buat kelas GM untuk tajuk 4 dengan tajuk 5. Okey, semua harap boleh dengar YouTube cikgu ni. Kalau cikgu ada masa, cikgu akan 10.4. Cikgu akan sambung 10.4 dan 10.5. Okey, sila dengar dan boleh tengok berkali-kali. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat malam.